السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat yang ke-95, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Ialah yang menjadikan tiap-tiap suatu dan ialah atas tiap suatu berserah kepadanya. Jadi sambung pada perbahasan yang terakhir, khatimatun, penutup kitab kita. Jadi dia hanya mengulang-ulang benda yang kita telah belajar. Dia hanya menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala yang kita sudah bahas satu masa dahulu. Jadi kita tak berhajat kepada huraian panjang lah, sebab dia pun tak payah pun. Dia sebut gitu-gitu ya. Jadi kita pun sebut gitu-gitu lah. Kata dia, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Ialah Allah tu yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap sesuatu. Bila sebut tiap-tiap sesuatu, makna tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada ciptaan Tuhan. Tak ada siapa pun yang boleh mengatakan bahawasanya ada benda yang Allah cipta, yang Allah tidak cipta. Tak ada. Semua benda yang jenis ada ni, yang peseng ada ni, semua Allah Ta'ala cipta belaka. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ialah Allah itu atas tiap sesuatu berserah kepadanya, kepada Allah. Kalau bahasa Arab, wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Allah Ta'ala itu tempat benda lain berserah kepadanya. Apa dia? Iaitu segala aturan alam, pentadbiran alam ni semua serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilun juga kalau bahasa Melayu boleh juga ada yang terjemuh sebagai Tuhan yang Tuhan yang menolong ataupun yang mentadbir. Boleh belaka. Wa innahu ta'ala ala kulli syai'in qadirun wa bi kulli syai'in alimun qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Dan bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu itu amat kuasa. Bila kata amat kuasa ni, Allah ada sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat, Allah mencipta, boleh mencipta apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendak, kecuali benda-benda yang membabitkan benda hak mustahil. Hak mustahil ada, tak cipta lah. Allah Ta'ala tidak mencipta benda yang mustahil, tak ada. Benda tu mustahil berlaku, Allah cipta. Tak boleh. Bukan tak boleh tu kata Allah lemah, tak. Benda tu tak akan berlaku. Tu maksud dia. Benda tu tak akan berlaku. Tidak akan berlaku Allah Ta'ala mencipta Tuhan lain selain Allah. Tak akan berlaku. Karena Tuhan lain selain Allah tu mustahil.
Jadi Allah Ta'ala tidak membuat benda yang mustahil. Kerana mustahil ni ialah benda yang tak boleh ada dulu, kini, selamanya. Yang boleh Allah Ta'ala cipta dan boleh terjadinya penciptaan Allah Ta'ala hanya berlaku kepada benda harus saja. Benda yang boleh terima ada, boleh terima tak ada. Tu Allah Ta'ala cipta. Macam kita lah, kita boleh terima ada, boleh terima tak ada. Itu Allah Ta'ala cipta. Dan dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Kita nusuk ke mana sekalipun, kita buat maksiat ke, kita buat taat ke, Allah Ta'ala akan tahu. Dan tahu Allah Ta'ala bukan baru tahu. Tahu Allah Ta'ala sejak azali. Sejak azali Allah sudah tahu kita akan buat apa. Sejak azali Allah Ta'ala sudah tahu kita akan berlaku apa. Daripada awal lahir sampai mati. Tahu berlaku dah, siap. Semuanya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya, ilmu Allah. Semua benda meliputi pada ilmu Allah. Semua benda terangkum pada ilmu Allah. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia Allah Ta'ala dan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlebih menghinggakan tiap-tiap suatu bilang-bilangannya. Ini dia terjemah wa ahsa kulla syai'in adada. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk mencipta sesuatu, bilangan berapa pun ikut suka Allah. Tu kalau terjemah mudah lah. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah Ta'ala menghinggakan, Allah Ta'ala membatahkan setiap sesuatu ni sebuah bilangan berapa sahaja yang Allah kehendak. Allah nak cipta makhluk sejuta, Allah Ta'ala nak cipta makhluk 10 juta. Boleh, Allah Ta'ala boleh buat berlaku. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan tiada hilang dan lenyap daripada ilmu Tuhan engkau, yakni engkau, kita ni, Tuhan kita ni, tak ada satu pun yang hilang dan lenyap maklumat daripada ilmu Allah Ta'ala. Semua Allah tahu belaka. Ulang dah sama ya. Tidak ada satu pun yang terlepas, tidak ada satu pun yang hilang daripada pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan makhluk, kita tahu sekarang, boleh jadi lupa akan datang. Kita hafal sekian, akan datang esok lusa, boleh jadi lupa benda tu. Sekarang kita ingat, boleh jadi lupa akan datang. Sekarang lupa, boleh jadi ingat akan datang. Itu kita. Ilmu kita boleh hilang dan boleh ada. Ingatan kita boleh ada, boleh hilang. Allah Ta'ala semua benda yang dia tahu tak akan musnah, tak akan hilang. Semua ada di pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi, dan tiada hilang dan lenyap daripada ilmu Tuhan engkau ya Muhammad suatu mithqal dharrah pun, yakni satu mithqal dharrah tu, yakni semut yang kecil di dalam bumi. Dia mithqal dharrah ni asalnya ialah, kalau terjemah Jawi biasa, sebesar biji sawi. Mana satu benda pun, walaupun sehalus benda, tak akan satu pun yang lenyap daripada pengetahuan Allah. Tak ada. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tahu hal ni, maka segala taat kita akan berlaku khusyuk, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Dan kita tak berani untuk membuat maksiat secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, kerana Allah kita tahu, dia tahu segala benda, sama ada tersembunyi ataupun tidak. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Dan tiada di dalam langit, dan tiada di dalam langit, ia Allah yang mengetahui barang yang bergerak-gerak di dalam bumi. Allah Ta'ala tahu benda hak bergerak, Allah Ta'ala tahu benda yang diam, Allah Ta'ala tahu segala benda, sama ada dia bersifat gerak ke, diam ke, berhimpun ke, bercerai ke, merah ke, putih ke, semua Allah tahu belaka. Tak ada satu pun yang terlepas. Lepas tu, dan barang yang keluar daripada bumi, emas, timah, perak,
juga Allah Ta'ala tahu di dasar bumi ni ada apa. Kita tak tahu melainkan gali. Allah Ta'ala tahu dah sebelum gali. Kita tak tahu satu benda ada di dasar bumi melainkan gali. Lepas tu kita gali, usaha untuk cari. Gali-gali baru jumpa. Oh ada emas, oh ada timah, oh ada perak. Contoh. Allah Ta'ala tidak perlu gali. Dia tahu benda yang di dalam bumi, benda yang di luar bumi, benda yang di langit dan sebagainya. Dan barang yang turun daripada langit, Allah Ta'ala juga tahu benda apa sahaja yang turun daripada langit. Malaikat turun naik, syaitan, iblis yang cuba naik, Allah Ta'ala pun tahu. Makhluk saja yang peseng naik turun. Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala bukan peseng naik turun. Jadi yanzilu ila sama'i dunia, dalam hadis itu bukan bermaksud Allah Ta'ala turun, rahmat Tuhan turun. Maghfirah, keampunan Allah Ta'ala yang turun. Malaikat Allah Ta'ala yang turun melihat siapa yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tu, bukan Tuhan yang turun. Dan barang yang naik padanya pada langit, apa saja yang naik apa dia? Amalan. Amalan kita naik. Amalan ada yang naik per minggu, ada yang naik per tahun. Kalau naik per minggu, malam Jumaat, hari Jumaat, itu per minggu. Kalau per tahun, bulan Rejab, boleh jadi. Boleh jadi berlaku. Sebab tu Nabi SAW puasa hari Isnin dan Khamis. Puasa hari Isnin dan Khamis sebab apa? Sebab waktu tu ialah waktu naiknya amalan ke langit. Jadi Nabi SAW puasa pada hari itu supaya naiknya kitab amalan aku ini dalam keadaan aku berpuasa. Gitu. Jadi ada naik amalan kitab kita di langit tu setiap minggu ada. Cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak kau takut kita ni. Dan ialah Allah Ta'ala tu serta kamu. Di mana ada kamu? Allah Ta'ala serta kamu. Bukan zat Allah, dah. Rahmat Tuhan, keampunan Tuhan, ilmu Tuhan, itu ada bersama kita. Allah Ta'ala tahu kita berada di mana. Allah Ta'ala memberikan rahmat di mana sahaja kita berada. Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita di mana sahaja yang kita berada apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukannya diri zat Allah Ta'ala tu ada dengan kita, tak ada. Bermula Allah Ta'ala dengan barang yang dikerjakan mereka itu manusia amat melihat. Allah Ta'ala melihat segala benda yang kita buat. Kita semayang, Allah lihat. Kita puasa, Allah lihat. Kita buat haji, Allah lihat. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat dengan sifat melihat dia. Allah melihat segala-galanya benda yang berlaku sekarang dengan sifat melihat dia yang qadim. Allah melihat sekarang dengan sifat pelihatan Allah yang qadim. Dengan tukar saya kata melihat tak boleh pula kat Tuhan. Melihat boleh di Tuhan, siapa dia tak boleh? Ada orang kata tengok pok sifat 20 kata tak boleh Allah Ta'ala melihat, sebab melihat tu baharu. Tak faham. Itu orang suruh belajar. Melihat tu tak ada apa, tak ada masalah. Melihat memang baharu pun, sebab tu perbuatan Tuhan. Bukan benda berkaitan sifat di zat Tuhan. Sifat di zat Tuhan tu melihat tu. Hak tu yang qadim, hak tu yang azali, hak tu yang bukan baru. Melihat Allah sekarang. Sebelum ni Allah tak lihat kita di sini sebab belum berlaku. Sekarang sudah berlaku dan Allah melihat sekarang. Gitu. Esok lusa Allah belum lihat lagi apa yang terjadi. Esok lusa Allah tak lihat lagi sebab belum berlaku. Bila tibanya waktu esok, Allah pun lihat kita esok di mana. Bila tibanya lusa, Allah Ta'ala pun tengok kita di mana waktu kita di lusa tu. Sebab benda tak berlaku, Allah tak lihat lagi. Allah hanya mengetahui benda yang belum berlaku, bukan melihat benda yang belum berlaku. Melihat dan mendengar benda yang sedang berlaku, bukan benda yang akan berlaku. Benda yang akan berlaku Allah tahu saja. Tahu benda ni akan berlaku sekian-sekian. Bila hari kejadian berlaku benda tu, Allah melihat dan mendengar. Gitu Kemudian wa ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan lagi ia Allah
mengetahui akan rahsia. Rahsia ni benda yang tak zahir, benda hak tak jelas. Kalau nisbah kita ni hati lah. Hati tak ada siapa orang tahu melainkan Allah. Kalau hak zahir, hak jelas, sekarang ni lah tangan kita, kaki kita duk bergerak, duk diam, orang pun boleh nampak. Orang yang berada di hadapan kita boleh nampak, Allah Ta'ala lagi nampak, lagi tahu. Benda hak dalam hati pun Allah tahu, hak yang luar hati lagi tahu lah. Tu kaedah dia. Dan yang terlebih sembunyi, Allah Ta'ala mengetahui rahsia satu benda, kemudian Allah Ta'ala mengetahui juga benda hak terlebih sembunyi, hak paling sembunyi, yang paling tertutup pun Allah tahu juga. Hak yang rahsia pun Allah tahu, hak terlebih rahsia pun Allah tahu, hak tersembunyi pun Allah tahu, hak terlebih sembunyi pun Allah tahu. Itu nak menunjukkan pengetahuan Allah tidak boleh dibatasi dengan apa-apa. Semua benda Allah tahu tanpa ada sebarang batasan dan hijab. Kita ada hijab. Kita contoh sifat melihat kita lah. Kita hanya melihat sekarang ni di sekitar surau ni lah. Kita tak nampak dah benda berlaku di Yuniza, tak nampak dah. Sebab kita punya penglihatan terhad di sini saja. Dan pengetahuan kita sekarang terhadap Yuniza sekarang menjadi apa pun tak tahu juga. Sebab kita tidak berada di Yuniza. Kita hanya berada di sini dan kita hanya tahu benda yang berlaku di sini. Jadi pengetahuan kita terbatas dengan jarak. Pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak terbatas dengan jarak. Itu perbezaan pelihat, pendengar dan pengetahuan Allah dengan kita. Kemudian kata dia dan yang mengetahui barang yang di dalam darah. Barang yang mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui, bukan darah tu, darat. Tak ada tu. Tak nampak titik. Barang yang di dalam darat dan laut. Ni dua ku dalam Quran sebut fil barri wal bahri. Darat dengan laut. Dua-dua ni tempat atas bumi, tempat di atas bumi dua saja, darat ataupun laut. Dua ni lah yang melata di atas bumi. Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi di darat. Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi di laut. Walaupun laut tu dalam mana sekali pun, Allah tahu. Dan tahu pengetahuan Allah ni secara jumlah pasir. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah daun yang gugur sekarang. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah ikan yang ada sekarang. Sel-sel yang ada dalam ikan. Sel-sel yang ada dalam ikan pun Allah tahu jumlah dia. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku dalam diri ikan tu. Hal lain-lain kiah diri. Dan barang yang gugur daripada daun, dan barang yang gugur daripada daun kayu. Hak daun yang gugur pun Allah Ta'ala tahu. Bukan setakat Allah tahu daun tu gugur, Allah Ta'ala tahu berapa daun yang gugur. Allah Ta'ala tahu bagaimana daun tu gugur. Dan Allah Ta'ala tahu bila daun tu gugur. Tahu secara terperinci, bukan secara umum gitu. Kalau kita, tahulah gugur lah. Habis tak tahu dah bilangan berapa, bila, waktu bila, kenapa dia gugur, tak tahu dah. Kita hanya tahu, nampak berselerak daun ni gugur lah. Habis gitu Kemudian dia kata, tahu belaka, melainkan semua tu tidak berlaku melainkan diketahuinya Allah akan benda yang berlaku tadi. Daun gugur Allah Ta'ala tahu, darat dan laut nak terjadi apa pun Allah Ta'ala tahu. Mana tadi? Kemudian dia kata, dan tiada satu biji di dalam kelam malam. Dah lah malam, kelam pula. Mana malam yang gelap gelita, malam yang tak ada lampu. Satu biji benda di dalam malam yang kelam tu di dalam malam yang kelam tu pada bumi Allah Ta'ala tahu juga. Satu biji, satu butir pasir, satu butir batu, satu butir hak paling halus atas dunia ni ada di satu tempat waktu malam yang kelam pula, tak ada lampu, Allah Ta'ala tahu. Semut yang hitam di batu yang hitam di waktu yang malam yang gelap, Allah Ta'ala tahu. Tu hak gelap pun tahu, hak cerah lagi tahulah. Dan tiada yang basah dan tiada yang kering melainkan terhingga di dalam kitab yang amat nyata, yakni di dalam pengetahuan Allah. Semua tercatat belaka dah. Kitab ni benda yang dicatat lah. Semua tercatat belaka dah.
hak kering, hak basah, daun gugur berapa, biji berapa, berapa butir pasir, tercatat belaka dah di Lauh Mahfuz, dan ada juga dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala wa annahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirun lil hadithati. Ini nak menunjukkan sifat kehendak Tuhan pula. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang berkehendak bagi segala kainat. Kainat ni makhluk. Kainat ni makhluk. Setiap makhluk yang berlaku atas diri dia, semua Allah Ta'ala kehendak dah sejak azali. Kehendak Tuhan tak boleh berubah. Jangan terpengaruh dengan penceramah lah. Allah Ta'ala kan boleh kehendak apa saja, jadi dia boleh mengubah kehendak dia. Dia tak sedar tu salah. Salah tu. Dia pun berbalik. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendak. Memang betul Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendak. Tapi kehendak Allah sudah tetap sejak azali. Kehendak Tuhan itu dia berkait dengan ilmu Tuhan. Kalau kita kata kehendak Tuhan boleh berubah, seolah-olah ilmu Tuhan tak tahu dulu akan berlaku apa, sekarang baru tahu. Tu kita asalnya tak tahu. Kita asalnya ada pengetahuan kata kedai nasi ayam depan Uniza. Jadi kita pun nak pergi kedai nasi ayam. Boleh tak kita kehendak pergi kedai nasi ayam dalam keadaan kita tak tahu wujudnya nasi ayam di situ? Tak boleh lah. Jadi kita nak kehendak sesuatu mesti ada ilmu dulu. Ada kedai nasi ayam depan Uniza. Kita pun nak pergi situ. Lepas kita pergi situ, tutup. Baru tahu tutup. Agak-agak boleh masuk dah kedai tu, tak boleh masuk. Maka kita pun tukar kehendak kita, pergi makan kedai lain. Sebab apa pergi tukar kehendak tu? Sebab kita baru tahu. Allah Ta'ala tak boleh bertukar kehendak, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku sejak azali. Dan kehendak Tuhan juga telah berlaku sejak azali. Bila ilmu Tuhan telah berlaku dan telah tahu sejak azali, kehendak Tuhan juga berlaku sejak azali, tidak akan berubah. Lepas tu kalau yang kata kalau yang sedekah tu panjang umur lah, kalau yang menyambungkan silaturahim dapat murah rezeki, panjang umur dan sebagainya, itu lagu mana? Itu pengetahuan di Lauh Mahfuz. Itu pengetahuan di Lauh Mahfuz. Asal umur dia meninggal umur 60, tiba-tiba meningkat jadi 70 sebab dia merapatkan silaturahim. Itu dicatatan Lauh Mahfuz. Adapun pada ilmu Tuhan tak berubah. Memang Allah tahu dah dia akan naik umur dia, akan panjang umur dia sebab itu. Bukan Allah baru tahu. Baru tahu kata dia menghubungkan silaturahim, Allah Ta'ala pun panjang ke umur dia. Bukan gitu. Allah Ta'ala tahu sejak azali dah dia akan panjang umur. Dan Allah kehendak sejak azali dah dia akan panjang umur sebab menyambung silaturahim. Dan benda tu berlaku. Bila berlaku, panjang umur sungguh. Benda yang Allah kehendak, tak ada siapa pun boleh bercanggah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tadi kehendak bagi segala kainat, lagi ia Allah mentadbir, mengurus bagi segala yang baharu sekaliannya. Benda makhluk, benda baharu, semua Allah urus belaka. Bulan bintang, matahari bulan, malam siang, manusia bergerak, jantung kita berdegup, semua Allah Ta'ala buat. Tak ada Allah Ta'ala nak berdegup jantung sendiri, tak ada kita. Duduk tengah buat kerja sampai mendegup ke jantung. Habis kita ni terlupa silap hari bulan, terlupa nak degup jantung sendiri, mati tu. Itu nikmat Allah Ta'ala, tu urusan Allah Ta'ala. Degupan jantung, hadam makanan masuk ke usus, jadi tahi, berak pula. Tu semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalian baharu tu yakni bagi sekalian makhluk. Tu tafsir bagi baharu. Baharu ni makhluk lah. Kemudian dia kata, wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw naf'in aw darrin illa biqada'ihi wa masyiatihi, fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, walau ijtama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil wujudi dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la ajizu anhu. Dia kata, dan bahwasanya tiada ada yang ada, dan bahwasanya tiada ada yang ada, tak ada yang ada. Faham tak ayat tu? Tak ada yang ada. Yang ada tu siapa dia? Kita lah.
Tak ada satu benda pun ni, benda hak pesing ada ni, daripada kebajikan, kebaikan atau kejahatan atau manfaat atau mudarat, melainkan dengan hukumnya, hukum Allah. Hukum ni mana? Ketentuan Allah. Hukum tu mana? Ketentuan Allah. Apa yang berlaku di atas dunia ni, kebaikan ke, mudarat ke, manfaat ke, kejahatan ke, maksiat ke, kufur ke, semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum sini dia terjemah daripada qada. Qada ni yang rukun iman yang ke-6 tu lah, beriman kepada qada dan qadar. Qada merujuk kepada kehendak Tuhan. Qadar merujuk kepada kudrat Allah buat sesuatu. Tu kudrat, tu takdir, tu qadar. Qada dan qadar. Qada berkehendak, qadar mencipta. Tu ya. Beriman kepada qada dan qadar, maksudnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak apa sahaja sejak azali dan dia akan berlaku bertepatan dengan kehendaknya. Tu qada dan qadar. Wajib beriman hak tu. Dan kehendaknya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Habis. Maka barang yang dikehendaknya Allah ada, dan barang yang tiada dikehendaki tiada dijadi. Kalau Allah Taala nak benda tu ada, akan ada. Kalau Allah Taala kehendak benda tu tak akan ada. Kalau Allah kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, dia akan jadi rasul. Kalau Allah tak kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, dia tak akan jadi rasul. Ini semua kehendak Allah, semua berlaku belaka, tidak siapa yang boleh dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau berhimpun sekalian makhluk atas bahawa menggerakkan mereka itu, jikalau berhimpun sekalian makhluk atas bahawa menggerak mereka itu makhluk di dalam wujud ini, di dalam dunia ni lah, satu zarrah, semua pakat berhimpun belaka nak menggerakkan satu zarrah, satu benda hak kecil, hak halus, ataupun kehendak mendiamkan zarrah, benda kecil tadi, padahal tiada dikehendaki Allah, niscaya lemah mereka itu makhluk daripada nak menggerakkan zarrah atau nak mendiamkan zarrah. Allah Ta'ala kehendak sejak azali dia tidak akan berkahwin sampai ke matilah kawan tak akan kahwin. Buatlah lagu mana pun, usahalah lagu mana pun, dia tak akan kahwin sebab Allah kehendak sejak azali begitu. Inilah dia panggil tonggak terakhir orang beriman. Kalau berlaku benda musibah, benda hak tak seronok, benda yang menyakitkan, kita tahu siapa yang kehendak semua. Itu tak akan mengambil sifat untuk hukum untuk bunuh diri tak. Sebab kita tahu Tuhan yang berkehendak berlaku ni. Hak baik pun Tuhan, hak jahat pun Tuhan, hak buruk pun Tuhan, hak baik pun Tuhan, semua Tuhan kehendak berlaku. Itu ahli sunnah. Beza Mu'tazilah kata hak buruk, hak jahat bukan Allah kehendak. Allah Ta'ala kehendak hak baik-baik sahaja. Kalau Allah Ta'ala kehendak hak jahat-jahat, Allah pun jahat. Dia gitu. Itu Mu'tazilah. Ada sunnah tak? Jahat, baik, kufur semua Allah Ta'ala yang kehendak, Allah Ta'ala yang jadikan. Kalau kita kata hak zalim, hak kufur, hak jahat bukan Allah buat, siapa yang buat? Tu. Siapa yang buat? Kita buat. Kita dapat memberi kesan kepada perbuatan kita. Maka seolah-olah kita ni Tuhan juga. Kita dapat memberi kesan kepada perbuatan jahat dan berlaku sebab kita. Seolah-olah kita ni pun macam Tuhan. Tuhan dapat membuat kebaikan, Tuhan berkehendak untuk buat baik kepada seseorang dan berlaku kebaikan tersebut. Kita nak buat jahat dan berlaku kejahatan tersebut. Apa beza kita dengan Allah? Beza Allah dengan kita tak ada. Sebab sama-sama dapat memberikan kesan kepada sesuatu perbuatan. Sebab tu Ahlussunnah kata, walaupun nampak pelik, bukan pelik apa, tak. Kita kata baik dan buruk, manfaat dan mudarat, semuanya Allah belaka. Tidak ada satu pun yang makhluk buat. Tidak ada satu pun yang makhluk dapat memberi kesan. Kita hanya usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar ke arah buruk dan berlaku buruk, itu kehendak Tuhan. Usaha ikhtiar ke arah buruk tapi berlaku sebaliknya, itu kehendak Tuhan. Usaha ikhtiar ke arah baik dan berlaku baik tersebut, itu kehendak Tuhan. Usaha ikhtiar ke arah baik dan tidak berlaku, maka itu juga kehendak Tuhan. Jadi semua tu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya usaha dan ikhtiar sahaja. Wa annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyyin la yushbihu kalamal khalqi.
Sifat kalam, sifat mendengar, sifat melihat pula. Dan bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mendengar. Kita sampai Allah Ta'ala mendengar. Siapa yang mengingkari Allah Ta'ala mendengar, kufur. Ijma' ulama' tak ada khilaf. Siapa yang mengingkari Allah Ta'ala tidak mendengar, kufur. Ijma' ulama' tak ada khilaf. Tu. Lagi pula amat melihat juga, ijma' ulama' tidak ada khilaf mensabitkan Allah Ta'ala melihat. Kerana kalau orang yang mengingkari melihat dan mendengar Allah, dia seolah-olah mengingkari Al-Quran yang mutawatir yang menyebutkan wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dan bila sebut Allah Ta'ala mendengar dan melihat, maka adalah sifat melihat dan sifat pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim. Yang qadimnya sifat Allah yang ada di zat, melihat dan pendengaran. Melihat dan mendengar itu perbuatan Allah. Allah Ta'ala melihat zat dan sifatnya sejak azali. Allah Ta'ala melihat kita ketika mana kita ada. Sebelum kita ada, Allah belum lagi melihat. Setelah kita ada, Allah melihat kita. Sebelum kita ada, Allah belum melihat kita. Setelah kita ada, Allah melihat kita. Itu. Kadang sebelum kita ada ni, Allah melihat apa? Allah lihat benda lain. Allah lihat dinding, Allah lihat benda yang wujud selain daripada kita ni wujud. Sebelum kita wujud, Allah lihat benda lain. Bila kita wujud, Allah melihat kita dan Allah mendengar kita. Tu perbuatan tu, melihat mendengar tu perbuatan. Sifat pendengaran, sifat penglihatan, tu qadim di zat Tuhan. Tu sifat. Macam kita melihat masjid, itu perbuatan kita. Sifat pelihat ada di mata kita. Kalau tak ada sifat pelihat tu, kita pun tak boleh lihat. Begitu habis. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tu Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Allah Ta'ala ada sifat pelihat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Lagi pula yang berkata dengan kalamnya, kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim. Berkata-kata, tu sifat berkaitan dengan sifat perbuatan Tuhan. Kalam Allah tu sifat berkata Tuhan yang qadim. Sifat berkata itu yang qadim. Berkata-kata Allah Ta'ala tu bukan sifat yang menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala. Habis. Yang qadim habis. Tiada menyerupai akan kalam Allah yang qadim tu kalam makhluk. Tak apa? Kalam makhluk baharu. Kalam Allah, sifat berkata Allah qadim. Sifat berkata kita dijadikan Allah. Sifat berkata Allah tidak dijadikan oleh sesuatu yang lain. Sifat berkata Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat berkata kita sama dengan makhluk. Sifat berkata Allah saja. Yang berkata-kata tu tu yang banyak. Dan kitabnya betul. Kalam yang qadim. Tiada menyerupai, habis selesai. Wa annal Qur'anal 'azima kalamul qadimi wa kitabuhu al-munazzalu ala nabiyhi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bahawasanya Quran yang amat besar ni terjemah azim, agung lah. Kalau kita terjemah maha agung, Al-Quran yang agung. Kalamnya kalam Allah yang qadim. Yang ni Quran ni asalnya daripada kalam Allah yang berada di zat Tuhan. Allah Ta'ala berkata-kata, maka lahirlah perkataan yang namanya Quran. Kemudian dan kitabnya, kitab Allah tu yang diturunkan atas nabinya Nabi Allah dan rasulnya Rasul Allah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada nabi, salah satu daripada rasul yang diturunkan kitab kepadanya. Nabi dan rasul ni jumlah sebenar berapa nabi, berapa rasul yang menerima kitab, wallahu a'lam, tu tawakkuf. Tapi yang wajib tahu secara tafsiri, secara terperinci itu 4. Kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Tu kita dah lalu lepas dah tu. Okey, habis. Wa annahu subhanahu al-khaliqu likulli syai'in war-raziqu lahu wal-mudabbiru wal-mutasarrifu fihi kaifa yasha'u. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menjadikan bagi tiap-tiap suatu. Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu.
Nama dia Al-Khaliq, pencipta. Bila sebut pencipta ni, dia mencipta, dia mengadakan benda yang sebelumnya tiada. Tu maksud mencipta. Kita ni tidak mencipta, kita ni hanya membuat. Apa beza cipta? Cipta ni gini, dia benda asal tak ada, tiba-tiba ada. Tu cipta. Kita ni buat, kita bukan cipta. Contoh, kita goreng nasi. Goreng nasi goreng. Nasi goreng bukan daripada tak ada kepada ada. Tak, kita olah saja. Mari nasi, ambil rempah, ambil sayur, ambil ayam, ambil daging. Kita buatlah dengan resipi kita tu. Akhirnya jadi nasi goreng. Asalnya jadi nasi goreng. Bukannya kita mengadakan daripada tiada nasi goreng kepada ada nasi goreng. Tak. Kita hanya olah saja. Nasi, ayam, rempah, sayur, telur. Kuih jadi nasi goreng. Tu. Allah Ta'ala tak cipta sesuatu, boleh cipta sesuatu tanpa berhajat, tanpa memerlukan kepada bahan. Lepas tu Allah Ta'ala yang mencipta Nabi Adam AS ambil bertanah lagu mana? Tu dari sudut bukan Allah Ta'ala berhajat bertanah untuk buat Nabi Adam, tak. Tapi itu dari sudut adab. Dari sudut nak kabur kitanya, ada sebab musabab berlakunya sesuatu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS daripada tanah. Kita diciptakan daripada air mani. Bukan bermakna Allah Ta'ala tidak boleh buat kita tanpa air mani, bukan. Bukan makna Allah Ta'ala tidak boleh buat Nabi Adam tanpa tanah, bukan. Bukan. Kemudian, jadi khaliq li kulli syai'. Tuhan yang menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu ni, tiap-tiap sesuatu yang boleh dijadikan. Kita kata dah, benda hak Allah Ta'ala jadi ni, benda yang Allah Ta'ala cipta ni, benda yang boleh dijadikan. Kalau benda hak mustahil untuk ada, tak boleh. Allah Ta'ala tidak akan boleh dan tidak berlaku Allah Ta'ala mencipta sekutu Tuhan, tak boleh. Allah Ta'ala mencipta Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, tak boleh tu. Tu mustahil. Mustahil ni benda yang tak boleh ada. Jadi kalau Allah boleh buat Tuhan lain, mana benda tu bukan mustahil. Benda tu boleh jadi. Macam kita, boleh jadi, ada. Boleh jadi, tak. Allah Ta'ala nak kehendak buat kita, jadi. Allah Ta'ala tak mahu buat kita, tak jadi. Sebab apa? Sebab kita ni boleh ada, boleh tak ada. Kita boleh ada dan kita boleh tak ada. Jadi Allah Ta'ala boleh cipta kita dan boleh meniadakan kita bila-bila masa. Kalau sekutu Tuhan, benda hak mustahil, Allah tidak buat benda hak mustahil. Bukan tak boleh buat, sebab memang pesen bukan untuk dibuat. Sekutu Tuhan bukan pesen dibuat. Sekutu Tuhan tak boleh nak buat sebab dia mustahil, dia tak boleh ada. Kalau sekutu Tuhan Allah boleh buat, makna sekutu Tuhan tu bukan benda hak mustahil, benda yang hak harus. Benda hak boleh ada, boleh tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata mana tadi? Bagi tiap-tiap sesuatu, dan yang memberi rezeki bagi sekalian makhluk. Allah Ta'ala memberi rezeki, maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Memberi rezeki hak mana? Rezeki di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Lepas tu diqaid rezeki ni, suruh kita cari rezeki apa? Rezeki halal. Sebab apa? Sebab ada rezeki yang haram. Rezeki yang bukan milik kita, kita ambil haram. Rezeki juga dia panggil, tapi haram. Yang naknya rezeki yang halal, dapat peroleh rezeki tu dengan cara hak tu, dengan cara yang disuruh syarak. Tu rezeki yang halal. Kita masuk dalam tubuh badan kita rezeki tersebut untuk makan, maka jadi darah daging yang betul, yang sihat. Kalau tak, jadi jahat, hati masalah. Kemudian, dan yang mentadbirkan lagi memerintahkan pada sekalian makhluk, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ni memerintah, mentadbir sekalian makhluk. Apa sahaja yang berkait dengan urusan makhluk, urusan alam, semua Allah Ta'ala takbir berlaku. Semua Allah Ta'ala perintah berlaku. Semua Allah Ta'ala buat berlaku. Semua Allah Ta'ala kehendak berlaku. Semua dengan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali. Tak ada satu pun yang boleh dapat bercanggah dengan kehendak Tuhan. Tak ada siapa pun yang boleh melawan kehendak Tuhan. Tuhan nak A, kita buat B, tak boleh. Tak akan berlaku Tuhan kalau nak kehendak A, kita jadi B, tak.
Kalau Tuhan kehendak A lah, tak akan jadi B, walaupun kita ada bermacam-macam strategi sekalipun. Kemudian katanya lagi betapa, dia kata lagi memerintahkan pada sekalian makhluk tu betapa yang dikehendakinya Allah. Dan ini apa sahaja yang Allah kehendak, Allah boleh perintah, Allah boleh takbir belaka. Kata musannif, laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un, yu'ti man yasha'u wa yamna'u man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata tiada baginya, bagi Allah Ta'ala di dalam kerajaannya, kerajaan Allah, yang membantahi, yang boleh melawan Tuhan. Tak ada satu pun dalam kerajaan Allah Ta'ala, langit bumi ni, yang boleh lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawan kehendak Allah tak boleh. Lawan apa yang telah ditetapkan syarak, suruh sembahyang 5 waktu kita nak bantah jadi 3, tak boleh. Allah Ta'ala fardukan sema'a puasa Ramadan, kita tak kata tak bolehlah puasa Ramadan, pindah Syaban, tak boleh. Tak ada satu pun boleh mengubah kehendak dan juga apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan tiada yang menolakkan, yang memberi, wala mudafi'. Allah Ta'ala dan tiada yang menolakkan, yang memberi akan mereka yang dikehendakinya Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendak untuk beri kepada seseorang, tak ada siapa pun boleh menafikan dia. Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada si Zaid, maka tak ada siapa pun yang boleh menghalang Zaid itu dapat rezeki yang ditentukan Allah. Tak ada. Lepas tu sini dalam kitab penama bagi hati, dia masuk bab apa ni? Dia masuk bab hasad. Dia masuk bab dengki. Jangan dengki ke orang. Sebab apa? Sebab rezeki yang Allah berikan setiap orang tu sudah diaturkan sejak azali. Tidak perlu dengki, tidak perlu menimbulkan hasad. Sebab apa yang Allah beri itu yang sepatutnya dapat pada dia. Kita ada habuan kita, dia ada habuan dia. Muhammad ada habuan dia, Zaid ada habuan dia, Ali ada habuan dia. Masing-masing ada habuan masing-masing. Tidak ada siapa yang boleh menghalang Allah untuk beri rezeki pada Zaid kalau dia akan dapat. Kalau Allah Ta'ala tentu Zaid ni akan dapat rezeki sekian-sekian, tidak ada siapa pun yang dapat menghalang rezeki itu sampai pada Zaid. Kalau Allah tetapkan rezeki itu, kucing itu dapat makan 3 mulut, 4 mulut suap nasi, maka tidak siapa pun yang dapat menghalang 3-4 suap nasi yang kucing akan dapat tu. Tak ada siapa yang boleh halang, pasti akan dapat juga. Jadi kalau kita faham hak gini ya, orang kita nampak dia kaya ke, dia senang ke, dia susah ke, kita tak kuasa siapa. Dia nak senang pun senang lah, dia nak susah pun susah lah. Itu habuan dia, kita ada habuan kita. Rezeki dia Allah Ta'ala tentu dah, rezeki kita pun Allah Ta'ala tentu dah. Dia tak timbul hasad. Sebab Allah Ta'ala sudah tetapkan apa yang sepatutnya dapat untuk dia, apa yang sepatutnya dapat untuk kita. Tak ada siapa yang boleh memberi mudarat dan menolak apa yang Allah Ta'ala tetap untuk beri kepada dia. Kemudian dia kata, dan diampunkan bagi mereka itu dan diampunkan bagi mereka dan menegah akan mereka yang dikehendaki. Sesat. Dan diampunkan bagi mereka yang dikehendaki. Allah Ta'ala yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala dapat mengampun siapa sahaja yang dia nak. Dia bertaubat ke, dia tak bertaubat ke, Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi nisbah kita wajib taubat lah. Nisbah kita wajib taubat. Nisbah Allah boleh ampun siapa sahaja yang dia kehendak. Wallahu Ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.